Terengganu kembali dilanda banjir. Berita tengah hari 23 Januari, saya Hazel Desmond. 7 sekolah di 2 daerah di Terengganu terpaksa ditutup akibat dinaiki air berikutan hujan lebat sejak malam tadi. Pengarah Jabatan Pendidikan Terengganu JPNT Jelani Sulong berkata daerah terbabit termasuk Kuala Terengganu dan Hulu Terengganu. Sekolah berkenaan ialah Sekolah Menengah Agama Kebangsaan SMKA Sheikh Abdul Malik, Sekolah Kebangsaan SK Seri Budiman, SK Gelugo, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Besar, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chung Hua Wei Sin, SK Kedai Buloh dan SK Lubuk Priok. Sekolah tersebut tidak dapat beroperasi dan diberi cuti bencana kerana kawasan sekolah atau laluan ke sekolah dinaiki air. Untuk pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, JPNT sudah bersiap sedia dan akan menggerakkan ops payung sekiranya keadaan semakin buruk. Sementara itu, Polis Kontijen Terengganu menggerakkan 3 pegawai dan 33 anggota dari IPK Terengganu dan IPD Kuala Terengganu bagi membantu melancarkan aliran trafik ekoran banjir yang berlaku sekitar bandaraya negeri itu. Jelas Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, melalui ops lancar digerakkan seawal 6 pagi tadi, pihak polis membantu melancarkan aliran trafik di beberapa kawasan utama. Ia melibatkan Jalan Sultan Omar, Jalan Kamarudin, Jalan Sultan Ismail, Batas Baru, Sultan Mahmud, Sultan Muhammad dan Bukit Besar. Setakat ini telah banyak laluan dibuka semula, namun aliran trafik sedikit perlahan. Banjir yang berlaku di Kuala Terengganu dan sebahagian Kuala Nerus itu disifatkan sebagai banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Terengganu, Lieutenant Colonel Muhammad Rosman Abdullah berkata, hampir ke semua kawasan rendah di Bandaraya Kuala Terengganu dilanda banjir kilat berkenaan. Namun setakat 12 hari tadi tiada pemindahan penduduk terjejas banjir direkodkan. Tinjauan RTM di beberapa kawasan mendapati terdapat kediaman penduduk masih lagi ditenggelami banjir, terutama di kawasan tali air Gong Tok Nasib. Banjir bermula 6 pagi tadi juga mengakibatkan beberapa kawasan lain turut terjejas, termasuk di Kuala Ibai, Jalan Sultan Omar, Jalan Kamarudin, Jalan Sultan Ismail, Batas Baru, Sultan Mahmud dan Bukit Besar. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia keluar amaran hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka berlaku di 6 lokaliti di Terengganu hingga esok. Kawasan tersebut membabitkan Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Amaran hujan berterusan tahap waspada sehingga esok turut dikeluarkan bagi Kelantan. Ia meliputi Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Dari Terengganu membabitkan Besut dan Kemaman, manakala di Pahang membabitkan daerah Kuantan. Mengenai status stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran pula, beberapa sungai di Pahang, Perlis, Sabah dan Sarawak dan Terengganu berada di paras bahaya. Antaranya ialah Sungai Rompin di Pahang, Sungai Arau Perlis, Sungai Terengganu, Batang Oya Sibu di Sarawak serta Sungai Kinabatangan di Sabah. Beberapa loji rawatan air LRA di Kedah menunjukkan penurunan paras kapasiti pengeluaran air harian berpunca daripada fenomena El Nino. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd Sada memaklumkan 8 kawasan di daerah Kuala Muda dan Langkawi dijangka terkesan akibat cuaca kering dan panas itu. Menurut Met Malaysia, fenomena El Nino sedang berlaku di seluruh negara dan dijangka berterusan sehingga suku kedua tahun ini. Di Kedah, beberapa kawasan yang memperoleh bekalan air daripada LRA jenis Headworks, iaitu yang menerima sumber bekalan air mentah daripada gunung atau bukit, dijangka terkesan. Antaranya LRA Merbuk,
LRA Tupah dan LRA Gurun di Kuala Muda serta LRA Pulau Tuba di Langkawi. Sekiranya fenomena berpanjangan, SADA akan mengambil beberapa tindakan seperti mengaktifkan pelan tindakan kecemasan sekiranya paras air dan empangan menjadi terlalu rendah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beri jaminan bonus buat kaki tangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM akan dipertingkat. Ini bagi menghargai pencapaian jabatan itu yang mengutip lebih 55.1 bilion ringgit hasil cukai tahun lalu. Turut diumum peruntukan 50 juta ringgit untuk penambahbaikan perumahan kaki tangan JKDM. Saya boleh beri jaminan bonus tahun ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Tahun ini kita sediakan 2 bilion ringgit untuk perbaiki perumahan penjawatan awam termasuk perumahan custom. Tetapi memandangkan prestasi JKDM itu yang membanggakan, maka peruntukan awal yang 20 juta itu kita tambah untuk custom saja 50 juta ringgit. Ini selain daripada yang kita umumkan supaya perumahan kita itu diperbaiki dan tidak sangat uzur dan dhaif. Selain daripada usaha untuk membina projek-projek perumahan baru. Beliau berkata demikian dalam ucapan merasmikan sambutan Hari Kastam Sedunia ke-42 peringkat JKDM di Putrajaya. Pemandu dan penunggang P-Hailing kini boleh menikmati perkhidmatan internet pada harga serendah RM33 dengan pelan data sekurang-kurangnya 40 GB mulai hari ini hingga 23 April depan. Ia hasil kerjasama strategik antara beberapa syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata kerjasama itu turut melibatkan 16 penyedia platform P-Hailing. Pakej disediakan bagi kategori yang disasar iaitu melibatkan kira-kira 200,000 penunggang. Sebarang perkara berkaitan kadar upah pengambilan dan penghantaran kepada penunggang P-Hailing terletak kepada budi bicara serta pertimbangan syarikat perkhidmatan tersebut. Dan buat masa ini, kerajaan tidak campur tangan atau terbabit dalam keputusan yang dilaksanakan mana-mana syarikat P-Hailing. Bagaimanapun, kerajaan beri penekanan kepada syarikat penyedia perkhidmatan untuk pastikan kebajikan pekerja industri itu terus terpelihara. Pada waktu ini kerajaan tidak mencampuri urusan tersebut secara langsung. Kita mengambil pendirian untuk adakan perbincangan, tapi keputusan itu adalah pada pihak penyedia perkhidmatan. Sekiranya ada syarikat lain yang mungkin boleh menyediakan kadar upah yang lebih tinggi, maka itu memberi peluang kepada para riders untuk membuat pilihan untuk pergi kepada syarikat tersebut. Fahmi terdahulu melancarkan pakej P-Hailing Rahmah di Angkasa Puri, Kota Media. Isteri Tun Daim Zainuddin, Toh Puan Naimah Abdul Khalid mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk Menara Ilham dan beberapa hartanah di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa dengan sengaja memberikan satu penyertaan tertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis bertarikh 8 November 2023 yang dihantar kepada beliau oleh pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November, iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta. Kesalahan didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 13 Disember 2023 mengikut Seksyen 36/2 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan penjara maksimum 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan.
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK akan terus menjalin kerjasama dengan setiap kerajaan negeri dalam memajukan sektor pelancongan, seni dan budaya. Menterinya, Datuk Seri Tiong Kesing berkata, MOTEK sentiasa terbuka menjalin kerjasama melalui penyaluran peruntukan bagi penambahbaikan sektor pelancongan. Perkara itu disuarakan pada pertemuan antara beliau bersama Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Keusahawan dan Kebudayaan Negeri Kedah, Datuk Muhammad Saleh Saidin, di Pejabat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya di Putrajaya petang semalam. Datuk Seri Tiong turut menyarankan supaya setiap negeri termasuk negeri Kedah membangunkan lebih banyak pusat tumpuan pelancongan. Sementara itu, Datuk Muhammad Saleh dalam satu kenyataan berkata, antara isu yang dibangkitkan pada pertemuan tersebut termasuk penerbangan terus ke Langkawi, promosi dan peruntukan. Beliau berharap kerjasama yang baik antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat dapat memacu sektor pelancongan di negeri Kedah selaras dengan hasrat kerajaan negeri bagi tahun melawat Kedah 2025. Kementerian Perpaduan Negara KPN melaksana pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan keharmonian dan perpaduan negara. Menterinya, Datuk Seri Aaron Ago Dagang berkata, sejumlah 20 juta ringgit diperuntuk untuk memperkasa peranan kawasan rukun tetangga KRT menerusi program KRT Progresif. Dalam bab ini banyaklah kegiatan ekonomi yang kita ingin adakan dari segi mereka mencubakan diri untuk menaik taraf untuk meningkatkan pendapatan ataupun household income mereka. Dan harapan kita memang besarlah untuk kegiatan mereka dari segi mencubakan diri dari segi pertanian, peternakan, cottage industry, pelbagai. Katanya KRT harus diiktiraf sebagai penggerak masyarakat yang utama di peringkat komuniti yang bukan sahaja membantu mengukuhkan perpaduan tetapi juga menjana ekonomi. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Bicara Naratif di Angkasa Puri. Bursa Malaysia meneruskan momentum untuk dibuka tinggi sedikit hasil rangsangan sentimen positif pasaran susulan peningkatan di Wall Street semalaman. Indeks FPM-KLCI naik 0.44 mata kepada 1,497.36 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Wihdat menerajui kaunter paling aktif meningkat 4 sen kepada 17 sen. SCIB juga melonjak 5 sen kepada 44.5 sen. Begitu juga YNH Prop naik 22 sen kepada 77.5 sen. Dan beralih ke kaunter saham paling untung, MPI bertambah 42 sen kepada RM29.42. Manakala Rapid meningkat 34 sen kepada RM2.29. Dan JSB naik 26 sen kepada 80.5 sen. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara yang pertama untuk 2024. Pada 12 tengah hari, ringgit dinegakan pada 4.73 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.53 dan berada pada 3.19 berbanding yen. Ringgit dinegakan pada 6.02 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.15 berbanding euro. Dan berbanding BAF, ringgit didagangkan pada 13.27. Pasukan Petugas Pemulihan Aset 1MDB sedang menilai sama ada perunding dan peguam mewakili kerajaan telah gagal dalam kewajipan fidusiari atau cuai dalam mencapai perjanjian penyelesaian membabitkan Goldman Sachs. Kegagalan barisan perundangan berunding untuk mendapatkan penyelesaian yang adil telah menjejaskan kedudukan Malaysia dalam pertikaian tersebut. Pengerusi pasukan petugas tersebut, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, melalui kenyataan
kenyataan memaklumkan pada 8 November 2023, Malaysia telah menfailkan jawapannya kepada permohonan timbang tara oleh Goldman Sachs dan kedua pihak kini dalam proses mencapai persetujuan berhubung tarikh prosedur. Pihaknya juga sedang mempertimbang untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap beberapa bank asing yang terlibat dalam pemindahan dana berkaitan 1MDB tanpa melalui proses kenali pelanggan anda atau Know Your Client KYC. Perjanjian penyelesaian ditandatangani pada Ogos 2020 antara Kerajaan Malaysia dan Goldman Sachs memerlukan bank tersebut membayar $2.5 bilion Amerika selain menyediakan jaminan pemulihan aset sebanyak $1.4 bilion Amerika kepada Kerajaan Malaysia. Malaysia Airlines berhad melancarkan platform keupayaan pengedaran baharu NDC MH Plus secara global untuk meningkatkan daya komunikasi dan kerjasama yang lebih erat antara syarikat penerbangan itu dengan rakan-rakan dagangnya dalam pasaran utama. MH Plus akan tersedia dalam 6 negara seperti Malaysia, Indonesia, India, Australia, Singapura dan United Kingdom mulai hari ini. Ketua Pegawai Eksekutif untuk Syarikat Penerbangan Malaysia Aviation Group, Ahmad Lukman Muhammad Azmi memberitahu sejak penubuhan MH Plus, rakan kongsi perintisnya telah menikmati akses tanpa had kepada semua kandungan dalam saluran pengedaran yang tersedia melalui saluran peruncitan moden MH Plus. NDC ialah program yang disokong industri pelancongan oleh Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA yang membolehkan syarikat penerbangan memodernkan kaedah mereka menjual produk kepada ejen pelancongan dan pengembara. Tenaga Nasional Berhad TNB melalui anak syarikatnya TNB Repair and Maintenance dan Berhad TNB Rimaco mengembangkan perniagaan penyelenggaraan loji janakuasa di Kuwait dengan perjanjian program penyelenggaraan berbilang tahun untuk loji janakuasa dan penyulingan air Shuaibah Utara di Al-Ahmadi, Kuwait. Melalui usaha dengan Aldo Engineering, syarikat berpangkalan di Kuwait, mereka menandatangani perjanjian perkhidmatan jangka panjang dengan General Electric Global Services untuk menyediakan kerja-kerja penyelenggaraan turbin gas di loji itu yang dimiliki Kementerian Elektrik, Air dan Tenaga Boleh Baharu Kuwait. Di bawah kontrak 5 tahun, rakan usaha itu menyediakan penyelenggaraan menyeluruh terancang dan tidak terancang untuk turbin gas dan alat bantunya di loji berkapasiti 876 megawatt tersebut. Kuwait adalah satu daripada pasaran antarabangsa terbesar TNB selain Arab Saudi, Pakistan, Kemboja dan Vietnam. Tapi sekarang ni ada aset. Sampai sekarang hari ini sudah ada aset 31 tan. Pegangan emas itu ada 31 tan. Percayakan saya, tahun ini 2024 akan jadi kukuh. Tular dakwaan sebuah syarikat pelaburan emas mendakwa memiliki aset yang banyak menghampiri jumlah rizab emas negara. Bagi menarik ramai pelanggan, promosi giat dilakukan barisan ejen di beberapa platform media sosial. Dakwa mereka keuntungan berlipat kali ganda menanti si pelabur. Para pendeposit juga tidak perlu bimbang kerana kononnya operasi syarikat diluluskan bank negara. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit adalah palsu. Ia turut dinafikan bank negara. Ini bermakna hujah memancing pelanggan dengan mengatakan aktiviti syarikat dilulus dan dilesenkan bank pusat itu adalah tidak benar. Orang ramai diminta berwaspada dan sentiasa menyemak kesahihan sesuatu aktiviti pelaburan. Elak jadi mangsa, tak perlu tambah statistik kes jenayah penipuan. Kepada si penipu, anda diperhatikan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Perdana Menteri Palestin Muhammad Steya menegaskan konsensus antarabangsa mengenai penubuhan negara Palestin perlu diterjemahkan menerusi langkah-langkah praktikal merangkumi ke arah menamatkan pendudukan Zionis.
Malah dunia juga perlu memulakan sekatan ke atas Israel kerana pencerobohan berterusan, penjajahan, pendudukan dan penolakannya terhadap keamanan. Berucap pada mesyuarat mingguan Kabinet Palestin di Ramallah semalam, beliau berkata negara-negara luar tidak harus memberi perhatian kepada Perdana Menteri Negara Haram Israel, Benjamin Netanyahu dan kerajaannya yang menolak penyelesaian. Katanya dunia juga harus berusaha untuk mengiktiraf negara Palestin secara dua hala dan mengundi Palestin untuk menjadi negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Kini jumlah mangsa termasuk yang terbunuh, cedera, orang hilang dan tahanan sudah mencecah kira-kira 100,000 dengan 70% daripadanya terdiri wanita, kanak-kanak dan orang tua. Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU Josep Borrell hari ini menggesa penyelesaian dua negara bagi konflik Israel-Palestin. Borrell berkata Israel tidak boleh mewujudkan keamanan dengan cara ketenteraan menjelang rundingan dengan diplomat tertinggi Israel dan Palestin. Seramai 27 Menteri Luar Blok itu akan mengadakan pertemuan berasingan dengan rakan sejawatan mereka dari Israel, pihak berkuasa Palestin dan negara-negara utama Arab di Brussels. Borrell mengulangi kutukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tidak menerima seruan penubuhan negara Palestin selepas perang di Gaza. Sekolah dan Universiti di Islamabad ditutup secara tiba-tiba susulan kebimbangan keselamatan ketika polis di Ibu Negara meyakinkan rakyat bahawa keadaan keselamatan terkawal. Menurut Pusat Penyelidikan dan Kajian Keselamatan, serangan militer menyasarkan polis dan tentera menyaksikan peningkatan lebih 1,500 orang awam, anggota pasukan keselamatan dan militan terbunuh tahun lalu. Beberapa sekolah di Islamabad menggesa ibu bapa mengambil anak masing-masing lebih awal. Pakistan dijangka mengundi pada pilihan raya umum bulan depan pada masa negara itu menghadapi krisis politik, ekonomi dan keselamatan. Pada 2014, Taliban Pakistan dikenali sebagai Tehrik-i-Taliban Pakistan menyerbu sebuah sekolah awam tentera di ibu kota wilayah barat laut Peshawar dan membunuh lebih 150 orang, majoritinya kanak-kanak, mencetuskan kempen tentera besar-besaran yang menyasarkan puak militan. Bola sepak Piala Asia 2023, kekalahan kepada Bahrain memberi impak besar dan sukar dilupakan skuad Harimau Malaya. Perkara ini diakui pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim. Pemain berusia 26 tahun itu juga kesal gagal memanfaatkan peluang dimiliki pada separuh masa pertama berdepan Bahrain. Mengulas mengenai aksi terakhir kumpulan E menentang Korea Selatan, Faisal mengakui peluang Malaysia untuk meraih 3 mata adalah tipis. Namun beliau yakin skuad Harimau Malaya masih bersemangat untuk mencipta keputusan positif pada perlawanan tersebut. Aksi pada Khamis ini akan menjadi pertemuan kedua Malaysia dan Korea Selatan di peringkat kumpulan Piala Asia. Kedua-dua pasukan terikat satu sama pada edisi 1980 di Kuwait dengan bekas penyerang Zulkifli Hamzah menjaringkan gol penyamaan. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu dalam perlawanan kompetitif adalah semasa pusingan kelayakan Piala Dunia pada 1989 yang menyaksikan Malaysia tumpas 0-3. Masih dengan Piala Asia 2023, jaringan berkelas dunia Hassan Al-Heidos pada separuh masa kedua memastikan tuan rumah Qatar marah ke pusingan 16 terbaik dengan penuh bergaya mengatasi China 1-0. Sekaligus mengekalkan rekod bersih pasukan itu yang menang semua aksi kumpulan A. Pertembungan di Stadium Antarabangsa Khalifa menyaksikan kedua-dua pasukan buntu meledak jaringan pada babak pertama. China bagaimanapun menampilkan aksi lebih bertenaga dengan mencipta beberapa percubaan berbahaya. Percaturan pengendali Qatar Tintin Marquez membawa masuk Al-Heidos dan Akram Afif pada minit ke-64 membuahkan hasil 2 minit kemudian. Pemain tengah itu yang menerima hantaran sepakan penjuru Afif tidak teragak-agak melepaskan rembatan voli dari luar kotak penalti yang gagal diselamatkan penjaga gol Yan Junling. Keputusan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan.
Kemenangan membolehkan Qatar berada di kedudukan teratas mengumpul 9 mata. Manakala China sekadar mengutip 2 mata dan sah tersingkir daripada kejohanan. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan A, Tajikistan mencipta sejarah apabila mara ke pusingan 16 terbaik pada penampilan sulung selepas menewaskan Lubnan 2-1. Skuad kendalian Peter Sigat terlebih dahulu ketinggalan menerusi jaringan Bassel Gerardi pada minit ke-47. Lubnan bagaimanapun terpaksa bermain dengan 10 orang selepas Qasim Al-Zain dilayangkan kad merah pada minit ke-56. Kelebihan ini dimanfaatkan sepenuhnya Tajikistan dengan jaringan penyamaan Umar Bayev pada minit ke-80 sebelum Nuruddin Kam Rakulov menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan babak kedua. Kemenangan membolehkan Tajikistan memungut 4 mata untuk berada di kedudukan kedua sekaligus mengiringi Qatar ke pusingan 16 terakhir. Isu-isu sukan tempatan di pelbagai arena, pelbagai gelanggang. Pencapaian dan kontroversi akan dikupas dan dibincangkan dalam Planet Sukan setiap Ahad 10 malam di TV1 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Klik. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.